solat itu pasti akan mencegah dia daripada kemungkaran. Dan akhirnya memang benar lelaki yang mencuri pagi malam semayang itu akhirnya meninggalkan perbuatan tersebut. Satu kisah lagi zaman Sayyidina Umar. Okey, seorang lelaki teringin nak berzina dengan isteri seseorang yang lain. Maka bercakap kat si isteri itu, aku nak zina dengan kau. Maka si isteri itu tolak, mana boleh zina, aku nak juga. Okay, kalau kau nak zina dengan aku, tak apa, kau semayang jemaah belakang Al-Faruq, yakni belakang Sayyidina Umar, selama 40 hari 40 malam, jangan tinggal. Dengan disebabkan bersangatan keinginannya ke atas zina itu. Okay, kalau ikut hukum tasawuf, tak sah semayangnya. Tapi ikut hukum fiqh, sahlah semayangnya. Sebab syaratnya lillahi ta'ala. Walaupun maknanya dakhil qalbi di semayang jemaah tu untuk berzina dengan perempuan tadi. Cukup 40 hari si perempuan tu datang kat lelaki tu, "Hoi lelaki, nak zina aku lagi, jom." Maka kau gila ke apa? Tak nak, tak, apa ni zina ni, apa ni? Nampak? Maka begitulah kesannya semayang. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahawa untuk mengubah seseorang dan untuk mengubah diri sendiri dan juga untuk berubah, titik tolaknya adalah sembahyang. Okey, dan di sana juga hadis Nabi SAW mengatakan bahawa sesiapa yang bersembahyang tetapi tidak dapat sembahyang itu mencegah dirinya daripada kemungkaran, maka dia tidak menambahkan apa-apa melainkan kejauhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak faham hadis ini? Hadis ini bukan bermaksud kita tinggalkan sembahyang sehingga kita mampu untuk berkekalan dalam ketaatan, tidak. Hadis ini bermaksud tidak gunalah semayangnya itu. Dan semayang itu seolah-olahnya rangka yang tidak ada ruh, kulit yang tidak ada isi. Tidak bergunalah semayangnya itu dalam aspek ilmu ihsannya. Mari tidak memberi kesan apa-apa terhadap nilai ubudiyah dan makrifahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah sahabat-sahabat, tanpa makrifatullah kita hanya akan jauh dari Allah Taala. Itulah maksud hadis tadi. Maknanya kalau kita kenal Allah Ta'ala, sedikit demi sedikit akan mendorong kita ke arah yang kebaikan dan akan mencegah kita ke arah kemungkaran. Maka kalau solat itu tak mampu untuk membawa nilai makrifah dan ubudiyah itu, maka tidak akan ada yang mengisi kelompongan tersebut melainkan dengan perkara-perkara yang fahsyak dan mungkar. Perlu juga anda sebutkan bahawa fahsyak itu menjurus kepada perbuatan-perbuatan seumpama zina. Itu fahsyak, diitlakkan begitu. Kalau mungkar itu segala perkara umum yang tidak diredai oleh syarak. Okey, anda rasa cukup untuk menjawab persoalan ini. Untuk kesimpulannya, sahabat-sahabat, anda cuba nak bawa kita ni dalam aspek solat dan juga dalam aspek kita menuntut ilmu. Kita kena faham perkara yang Allah Ta'ala syariatkan dan perkara yang Allah Ta'ala nak. Itu kita kena faham. Allah Ta'ala bukannya nakkan bilangan rakaat yang kita semayang. Allah Ta'ala bukannya nakkan lamanya kita rukuk, sujud dan sebagainya. Allah Ta'ala bukannya nakkan berapa banyak surah, berapa panjang surah yang kita baca dan seumpamanya, bukan. Tapi Allah Ta'ala suruh begitu. Allah Ta'ala nakkan yang lain. Itu kita kena faham. Kalau kita kena faham benda ni, kalau kita faham boleh sebati dengan kita, maka di sana baru kita dapat mengenali sedikit demi sedikit, dapat merasai nilai makrifatullah itu. Untuk lebih faham lagi, anda bagi contoh begini. Allah Ta'ala suruh kita buat pergi haji. Okey, pergi haji. Yang disuruh adalah tawaf keliling Kaabah. Kaabah itu adalah batu. Adakah batu itu yang dikehendakinya? Tidak. Yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala adalah perasaan. Maka rugilah kita kalau setiap amalan kita itu tidak memberi kesan kepada hati dan perasaan kita. Sebab itulah orang mukmin itu yang paling sensitif di dunia ni. Kalau orang mukmin yang tak sensitif, tak mukmin lagi. Sebab Allah Ta'ala suruh dia buat benda lain, tapi Allah Ta'ala nak hati dia. Okey, jadi maknanya kalau kita tuntut ilmu, Allah Ta'ala bukan nak ilmu itu, tapi Allah Ta'ala nak hati kita dengan Allah Ta'ala, dengan ilmu yang Allah Ta'ala izinkan untuk kita tuntut. Kalau dulu nak buat tesis master, sikitnya susah. Mengadu kita kepada tok-tok guru kita, macam mana ni ustaz? Macam-macam masalah. Hantar doa macam mana akhi? Kita doa, kita nak mengaji ni, kita nak makrifatullah. Nah, ambil lah. Hantar doa begitu, betul Allah Ta'ala bagi. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak Allah Ta'ala izinkan hantar makrifat Allah Ta'ala dengan susahlah hantar. Dah hantar doa gitu. Gitu pula. Tak apalah. Contohnya, kadang-kadang kita buat program kita tu bukannya iktibarnya banyaknya program. Tuan Presiden. Okey. Bukannya banyaknya program, bukannya hebatnya program, bukan. Perbuatannya adalah program, yang dihendaknya adalah hati. Rugilah kita kalau kita syok sendiri dalam berprogram. Apa makna syok sendiri? Rasa dah habis program tu sedap. Aku buat program banyak, PPMA buat program. Yo. Kan.
Maka pastikan selepas ini insya-Allah sama-sama kita cuba. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan maghfirah-Mu. Okey, sama ni apa-apa saja amal jawarah kita ini pastikan memberi kesan kepada hati. Apabila ia memberi kesan kepada hati, akan menambahkan nilai akidah. Tertambah nilai akidah, terserlah nilai ubudiyah, maka terpancar ma'rifatullah. Kekallah kita dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalam. Tuan-puan yang dikasihi, tak galak kita buat, Tuan Presiden, kita buat program ni. Al-Akh Fadil Ustaz ni dia nak habis dah belajar. Saya sarankan PPMA buat banyak-banyak program, jangan tinggalkan dia. Ya? Sebab bila dia dah balik Malaysia, tak ada dah kita. Takkan nak hantar tiket, nak bawa mari dia. Alhamdulillah, jauhlah pertama Al-Fadil sebut pasal makrifat. Kita soal apa-apa pun pergi ke makrifat dia. Jauhlah kedua, kita soal pergi makrifat juga. Betapa pentingnya makrifat. Ustaz, Allah Subhanahu wa taala tak nak rakaat yang antum solat tu. Ustaz, solat asar nanti kita solat 2 rakaat. Allah tak nak rakaat. Bukan begitu ya? Bukan begitu. Janganlah faham dengan sathi ya. Orang tak ada ilmu dipaham gitulah macam kita kan. Jadi insya-Allah kita akan menuju, tuan-puan yang dikasihi, akan menuju kepada apa yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri insya-Allah, yang tertingginya makrifat. Saya nak beralih kepada ahli panel yang kedua. Kalau tuan-puan perasan, kami 4 orang ni, 3 orang serupa, ahli panel yang kedua tu tak sama sikit. Ya? Apa? Ustaz sendiri tak perasan ya? Ustaz ada isteri tak? Ya Allah. Itu soalan pertama Hana tu. Tak nak jawab ya? Bakhil, tak apa. Baik Ustaz, kita yang kedua ya. Jangan lupa soalan tadi yang nak dilontarkan, bukan lempar. Lempar kena muka, lontar ya? Lepas ini ya. Baik Ustaz, soalan kedua saya ni ada dua soalan kecil lah. 2 soalan kecil. Ustaz jawab dengan masa kecil-kecil ya. Biasa orang tanya apa falsafah hidup Enta atau Enti atau Ento. Nah, apa falsafah hidup? Wah, falsafah hidup saya, hidup mesti berkorban. Biar saya binasa, asal orang lain selesa. Apa pula ya? Ada macam-macam. Barangkali solat ni pun ada falsafah dia kot. Barangkali. Itu yang pertama kita nak minta Ustaz jelaskan ya? Dengan ringkas tapi padat. Yang keduanya Ustaz, saya perasan dari ahli panel yang ketiga ada terangkan kebaikan solat. Bagaimana solat itu dapat mengajar orang, membentuk akhlak peribadi mereka. Salah satu daripada perkara yang penting ialah bagaimana seseorang nak berurusan dengan masa 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan, berikan kepadanya sehari semalam. Agaknya apa dia sumbangan solat yang solat berikan kepada seorang hamba, ataupun kita sebagai penuntut ilmu ya, tak kira lah suami menuntut, isteri nampak macam tak menuntut tapi menuntut juga sebenarnya kan. Ilmu-ilmu yang diprogramkan macam program hari ni, kita semua kita menuntut ilmu lah. Bagaimana mereka tu Ustaz ataupun kita supaya tidak begitu leka dengan masa ya, sehingga masa itu begitu jauh sekali dengan kita tak dapat nak penuhi ia dengan baik. Bagaimana solat memberikan kualiti masa kepada seorang mukmin? Di samping yang pertama tadi, apa dia falsafah solat itu? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada tuan pengurusi yang begitu mengganas hari ini. Soalan pertama yang mula tak boleh jawab. Okey, ada 2 persoalan yang diutarakan ataupun diselatankan oleh tuan pengurusi.
iaitu mengenai falsafah solat dan mengenai masa. Apa sumbangan solat terhadap kita nak mentazim masa